Oke, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya adalah berkenaan dengan isu lawak yang dibuat oleh Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Hari ini apabila membuat satu laporan polis menuntut agar siasatan dilakukan ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pengurusi kebangsaan DAP iaitu Lim Guan Eng. Dan Ketua Armada Bersatu juga mendakwa kedua-dua ahli politik tersebut menyalahguna kuasa penjawat awam bagi menyembunyikan rancangan kesalahan mereka. Dan beliau juga mengatakan bahawa pihak kami membuat laporan polis berhubung fitnah Guan Eng ke atas Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan isu pelepasan cukai Yayasan Al-Bukhari. Apa juga yang saya lihat daripada kenyataan ini, beliau juga mengatakan bahawa isu pembatalan cukai Yayasan Al-Bukhari timbul selepas bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa Lim Guan Eng telah membatalkan pengecualian yang telah diluluskan selepas Gabungan Kerajaan Pakatan Harapan PH ditubuhkan pada Pilihan Raya Umum ke-14. Dan kita tahu bahawa Lim Guan Eng juga telah pun menafikan tuduhan tersebut dan akhirnya Lim Guan Eng meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk meminta maaf. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin berdegil merasakan bahawa beliau adalah betul. So apa yang berlaku? Lim Guan Eng pergi membuat laporan polis terhadap Muhyiddin. Apa pula yang dilakukan oleh Armada Bersatu ini? Yang mana hari ini dia mendakwa Anwar dan Lim Guan Eng menggunakan keterangan yang diketahui sebagai palsu dan perbuatan itu salah di bawah Seksyen 196 Kanun Keseksaan. Ketua Armada Bersatu juga berkata bahawa selain itu Kementerian Keuangan mengeluarkan kenyataan akhbar yang lebih mengelirukan, menyatakan bahawa permohonan rayuan Muhyiddin berhubung pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari tidak dibatalkan atau ditolak oleh Guan Eng atau mana-mana pegawai kementerian atau juga pihak lembaga hasil dalam negeri iaitu LHSDN. Jadi apa yang berlaku ini, kita tahu bahawa apabila keadaan ini berlaku, Ketua Armada Bersatu ini berkata bahawa ini juga mengeruhkan lagi situasi yang menyebabkan Presiden Bersatu didakwa dan dikenakan pertuduhan salah guna kuasa atas isu cukai. Apa yang kita lihat daripada kenyataan ataupun daripada laporan polis yang dibuat, yang mana Ketua Armada Bersatu ini meminta agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Lim Guan Eng disiasat, yang kononnya Lim Guan Eng juga memfitnah kepada presiden mereka iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perkara yang pertama kita tahu, yang Tan Sri Muhyiddin Yassin disebut memetik nama orang lain itu kenapa? Jika tidak tahu ataupun rasa was-was, jangan mengatakan bahawa yang meluluskan itu adalah Lim Guan Eng. Jadi Lim Guan Eng dengan mudah saja menjawab bukan saya, ini adalah tuduhan palsu untuk mempertahankan diri. Dan akhirnya Lim Guan Eng dengan terbuka menyuruh Tan Sri Muhyiddin Yassin agar memohon maaf. Tetapi apa yang Tan Sri Muhyiddin buat? Akhirnya mengarahkan orang-orang dia, seperti mana juga Ketua Armada Bersatu ini membuat laporan polis. Sekarang ni siapa yang fitnah siapa? Kenapa kata Lim Guan Eng fitnah? Lim Guan Eng tidak pernah membuka mulut pun dalam isu skandal rasuah ataupun penyelewengan ataupun salah guna kuasa yang membabitkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin dah petik nama dia mempertahankan dirilah. Ini bukan fitnah. Inilah yang saya lihat daripada kalau begini tokoh anak muda yang ada dalam Bersatu dilihat oleh rakyat bahawa cuba untuk menafikan sesuatu sebagai tokoh muda, saya rasa tidak guna tokoh muda seperti ini kalau mempertahankan sesuatu yang salah. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang diucapkan oleh Ketua Armada Bersatu ini, apabila dia mengatakan ini adalah satu keterangan palsu, perkara yang dibahaskan ini telah pun dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan beliau di Parlimen. Jadi apakah apabila kita mengeluarkan kenyataan dalam Parlimen ataupun hujah kita di Parlimen, maka kita nak buat laporan polis, nak bawa keluar seperti ini? Tapi rakyat harus tahu bahawa apa yang berlaku adalah kerana ketakutan mereka. Ketakutan mereka adalah jelas dengan beliau takut presidennya akan sangkut dengan pertuduhan salah guna kuasa kerana atas isu cukai. Karena kita tahu duit yang masuk dalam akaun Bersatu daripada Yayasan Al-Bukhari ini adalah duit yang sepatutnya tidak boleh masuk ke sana, ke akaun parti Bersatu ini tadi. Jadi di sini telah jelas
pertuduhan itu akan kena kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin atas salah guna kuasa dan juga isu cukai. Ini yang menyebabkan Ketua Armada Bersatu ini cuba pertahankan benda yang salah, yang mana mengeliru ke rakyat. Jadi saya lihat akan datang Ketua Armada Bersatu ini juga boleh disiasat dari mana duit dia mendapat dana politik sewaktu pilihan raya yang lalu. Mereka hari ini semua melenting disebabkan isu ini. Jika betul Tan Sri Muhyiddin Yassin tak melakukan kesalahan, kenapa Ketua Armada ini nak begitu takut? Buktikan di mahkamah. Tak payah nak mencerita tentang kerajaan yang terdahulu kamu itu baik. Tak ada baiknya kerajaan Perikatan Nasional ni. Menyebabkan rakyat sengsara adalah. Jadi saya tidak nak Ketua Armada Bersatu ini nak menunjukkan konon-kononnya, gahnya. Tak payahlah, rakyat boleh baca. Rakyat boleh nilai pemimpin-pemimpin yang ada hari ini. Bukan zaman batu lagi. Jadi kamu membuat laporan polis, mengatakan orang fitnah kamu. Sekarang ni Lim Guan Eng mempertahankan diri. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dibentangkan di parlimen tau. Bukannya di kedai kopi mama. Bukannya seperti Ketua Armada Bersatu ni membuat kenyataan media di luar ataupun konon-kononnya hebat. Sebab itulah selalu kena balun. Sebab mengeluarkan kenyataan yang selalu mengelirukan rakyat. Propaganda murahan. Ini adalah sikap-sikap yang kita boleh lihat daripada kepimpinan Bersatu yang ada hari ini. Mereka cuba mempertahankan bos mereka kerana bos mereka lah yang mencari dana dahulu. Hari ini berdepan dengan pertuduhan yang melibatkan rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan. Dan akhirnya jadi kluster mahkamah. Ini masih kamu tak yakin bahawa rakyat tak percaya. Saya rasa rakyat akan melihat bahawa pengurusi Perikatan Nasional ataupun Presiden Parti Bersatu akan mengikut jejak yang telah pun dibuat oleh bosku, akhirnya duduk nanti di penjara Kajang. Kerana saya tidak yakin beliau tidak menyalahgunakan kuasa. Macam mana dia nak menyalahkan Lim Guan Eng hari ini? Kalau kenyataan yang dikeluarkan juga bertentangan. Jadi hari ini dia menuduh sana, menuduh sini. Yang memetik nama Lim Guan Eng ini, bosnya. Dan hari ini nak menyalahkan lagi pegawai di Kementerian Keuangan dalam mengeluarkan kenyataan. Memang betul kalau kita tidak melakukan kerja yang salah, maka pegawai ataupun mereka di Kementerian Keuangan mengeluarkanlah kenyataan yang berpandu, yang berasas, yang tidak mengelirukan rakyat. Sekarang ni rakyat nak percaya kepada Ketua Armada Bersatu ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh Lim Guan Eng ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun pegawai daripada kerajaan ataupun daripada Kementerian Keuangan. Sudah tentu rakyat lebih percaya kepada apa yang dihujah oleh Lim Guan Eng, yang dihujah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pegawai Kementerian Keuangan. Siapa nak percaya daripada hujah Ketua Armada Bersatu ini? Dah jelas-jelas pembelanjaan kamu berapa ratus ribu, berapa ratus juta, masih ada lagi dalam akaun bank 40 juta. Lepas itu kamu kata orang derma, tak salah. Tetapi yang derma daripada orang yang ambil projek tender dengan kerajaan. Kamu cerita bahawa tidak kenal orang ini. Tetapi orang boleh tahu bahawa orang ini rapat dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mana nak berbohong ni? Rakyat bukan bodoh hari ini. Sosial media berlambak. So ini ulasan saya berkenaan dengan apa yang dibuat oleh Ketua Armada Bersatu ini dalam membuat laporan polis. Saya harap KDN, saya harap SPRM, saya harap polis siasat Ketua Armada Bersatu ni. Jangan dia ingat dia jadi ahli parlimen ni dah besar sangat dia punya ni. Silap-silap nanti hilang kelayakan kamu jadi ahli parlimen baru kamu sedar. Baru nak jadi ahli parlimen dah belagak. Itu pun nasib baik. Akaun Parti Bersatu tu banyak. Akhirnya dibekukan. Nanti kita tengok siapa yang kena. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.